Alright, hello dan hi. So dalam video ni aku ingat nak sambung buat website ni untuk buatkan dia jadi lebih mobile responsive lah. Sebab sekarang kalau kita tengok kalau kita inspect element kita inspect element, kita tekan icon ni, so kita dapat macam boleh ubah lah dia punya kelebaran website ni. So kita boleh main-main, kita tengok macam ni. And kalau korang perasan kat atas ni pun dia ada macam ni, laptop dia tulis. Kalau kau tengok kat sini, ni ada mobile S small lah ni. So kalau dekat mobile yang small memang dia akan nampak macam ni, sangat penyek dan essentially tak boleh guna. Lepas tu ada mobile M macam besar sikit, mobile L, and then tablet macam ni. So dalam video ni aku nak buat website ni lebih responsif lah. So bukan sahaja dia looks good dekat laptop macam ni, tapi aku nak juga buat dia cantik dekat mobile, dekat tablet dan juga segala jenis screen lah. So lagi sekali aku tunjuk ni untuk dia punya bila kita tengok inspect element ni, bila kita tekan ni, kita boleh tukar juga. Contoh kita nak tengok dekat iPhone SE contohnya kan, ini dapatlah iPhone SE. So maybe iPhone 12 Pro, dan banyak lagi lah jenis iPhone, maybe Galaxy Fold macam besar sikit. So kita boleh rotate dia apa semua. So ini bagi aku tools yang seorang web developer patut tahulah cara nak guna dan kena explore lah benda-benda ni. Sebab ni memang salah satu tools yang memang sebagai seorang web developer especially kena tahu macam mana nak buat website yang responsif. Sebab website sekarang bukan sahaja akan diakses melalui komputer, dia akan akses melalui phone, melalui tablet, maybe even jam. Tapi jam maybe terlampau kecil, so kita tak buat. So yeah, anyways, aku dah start ramble. So dalam video ni challenge dia ialah untuk buat website ni lebih responsif lah. Alright, so let's get into it. Alright, so macam biasa kita start dengan buka file yang hari tu. Dan first kali aku nak buat research ni, macam mana nak buat mobile responsive ni secara live lah dekat sini. Aku tak buat research off camera ke apa. Aku ingat nak buat kan sebab takut lama sangat. Tapi we'll see how it goes. Kalau panjang sangat aku boleh cut sahaja, so tak ada masalah. Tapi aku ada macam general idea lah apa yang patut aku search. So kita start dengan CSS, mobile responsiveness. Tak silap aku kita kena fikir pasal dia punya ada breakpoints. So breakpoints ni macam tadi lah apa yang aku tunjuk tadi. So kalau kita tengok inspect element ni kan, tekan ni. So inilah breakpoint yang generally browser ataupun anything guna. So breakpoint ni dia basically tengok dia punya width ni lah. So contoh kat sini, tengok kat atas ni kan, ini keluasan dia 124 pixel macam tu lah, lebih kurang kan. So kita boleh set up supaya by the time dia reach bawah 1000 pixel contoh, dia akan ubah dia punya colour ke ataupun dia punya layout lah basically. And then kalau dia bawah lagi daripada maybe 700 ni, akan lagi luas dia punya width. Dan sampailah ke bawah sekali ni, maybe tulisan dia kecil sikit ke macam mana. So itu semua kita boleh kawal gunakan CSS. Dan apa yang aku nak cari kat sini ialah, ini bukan dia sebenarnya. Ini maybe ini apa orang kata, ini macam template, tak sure. Apa yang aku nak cari ialah breakpoint, CSS breakpoint. So CSS breakpoint. So aku letak, so kita search dekat Google lah instead of search dekat DuckDuckGo tu. Macam pelik je. So aku rasa kat sini, aku rasa ni something like this yang kita nak buat. So maybe kita boleh try copy semua benda ni. Laptop maybe tak perlu. Ini apa, tablet ke bawah. Maybe kita boleh try. Aku try ambil semua ni dan kita akan masukkan dia ke dalam CSS. Alright. So ni dia. So kita tak buat apa-apa lagi lah. Ini kita delete semua benda yang tak perlu ni. So okay, kita kena try ni. Aku pun tak sure macam mana dia berfungsi. Aku tahu cara dia berfungsi secara general, tapi itulah, aku dah lama tak buat benda macam ni sebenarnya. So untuk senangkan kerja kita nak tahu breakpoint dia macam betul ke tak apa yang kita buat ni. Macam ni media only. So kita try fokus dekat yang ni dulu. Okay, sekejap kita susun dia ikut dari besar ke kecil. So yang ni macam paling besar, ni kecil sikit, dan ni paling kecil lah. So max width ni macam pelik. So aku
Tak sure. Maybe kita delete dulu ini. Aku rasa macam 2 ni je yang kita perlu dulu untuk setakat ni. Kita try tengok. So apa yang aku nak buat kat sini ialah maybe background color jadi red lah macam biasa. Ni adalah debugging CSS. Okay. Betul. Kita tak boleh terus tulis CSS macam tu sebab macam ini macam okay. Aku cuba explain sikit apa yang jadi ni. So ini CSS yang biasa kita tulis yang sebelum ni kita buat dalam video sebelum ni. Ini dia macam by default dia akan apply dekat semua tempat. So ni macam, so apa yang kita tambah ni, media only screen bla 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 ni. Tengok min width dia adalah 768. So maksudnya CSS kalau dia kurang, aku rasa kalau dia kurang daripada ni, inilah apa kita akan apply. Tapi bila aku tulis macam ni tadi, dia macam error sebab ini tempat untuk kita tulis CSS yang sepatutnya. Contoh, apa yang patut kita tulis ialah kita kena tulis benda ni lah. Macam copy macam maybe kelas mana yang kita nak. So ini macam kawasan dia. Dan dia lebih kurang anggaplah macam tempat ni ialah tempat dia akan activate bila dia punya condition tu applies lah. So contoh yang sepatutnya aku buat ialah macam ni lah. Macam ni. So harapnya jadi. Nampak macam tak jadi. Okay. Aku tak nampak perbezaan. So maybe aku salah dekat mana-mana. Tapi macam biasa kita boleh jap. Aku rasa aku try comment out semua benda ni, overlay sampai habis lah. Aku nak dalam container je. So salah tekan. So aku rasa sampai sini semua. So dia punya div ni kat bawah, right? Betul. So sepatutnya kosong lah. Oh okay. Alright. Aku punya kesalahan. Ini adalah website yang kita deploy dan kita buat kat sini. Patutnya kita kena go live dulu. Okay. So minta maaf pada sesiapa yang terikut apa yang aku buat. Harapnya korang tak ikut lah. Harapnya korang dah lebih pandai lah patutnya. Aku macam tak perasan pula. So yang ni kita akan delete lah sebab itu akan distract kita je. So at least kita nampak sekarang background dia merah. Okay, so okay, apa yang kita buat tadi? So kita nak tengok sekarang dia merah. So maksudnya ini dia akan apply probably yang ni dan ke atas. Sebab bila kita tengok ni, kita perhatikan nombor kat sini kan. Aku rasa bila dia bawah 760 something tu, okay, nampak dia bertukar kat situ. So kita dah dapat satu benda yang kita nak lah. So ini adalah patutnya tempat kita apply yang semua ni patutnya. Tapi aku tak nak buat macam tu sebab kita dah start dengan orang kata desktop punya view. So bila kita dah start desktop punya view, kita tak nak tukar macam nak bukan kita tak nak tukar, kita tak nak pindahkan semua benda yang kita dah pernah tulis sebelum ni letak dalam ni. Boleh je, benda tu boleh berlaku. Maksudnya benda tu valid je kalau nak buat macam tu. Tapi untuk senangkan kerja kita lah, aku rasa maybe kita tukar ni kepada max. Apa yang aku harap ialah dia punya condition terbalik lah. So maksudnya sekarang ni putih dan bila dia kecil dia akan merah. Alright, so aku rasa itu lagi bagus lah in terms of kita punya project ni. Okay, nice. So itu apa yang aku nak. So kita dah boleh uncomment balik semua ni sebab kita perlukan. Dan aku rasa overlay ni kita tak perlu sebab aku rasa kita tak guna. Aku pun nak delete kot dalam video lepas. So aku rasa aku boleh delete sebab dia tak diperlukan. Right, so kita tengok lagi sekali. Okay, ni red tadi kan. Aku harap still jadilah. Tak? Nampak? Okay, nice. So apa yang aku nak buat sebenarnya adalah bila dia dah, aku tak sure dekat mana kita nak break point dia. Maybe dekat sini 1002 macam ni, bawah 1002. Aku nak dia punya width lebar sikit. So width dia kat sini, bukan, ni container. Width header dengan form container ni, aku nak dia besar sikit kalau dia bawah daripada 1200. Kita try ambil yang tu. Okay, so max width 1200. Yang kita delete lah. Dan ni pun aku rasa delete lah, tak perlu sebab aku dah faham macam mana nak guna. So yang ni pixel, kita kena letak pixel. So by right, sekarang ni still okay, okay, betul. So apa yang kita nak dia buat adalah kita nak ubah dia punya width sahaja. So kita boleh copy ni,
kat situ, dan juga apa tadi, form lepas tu header lah kot lagi satu. Aku tak ingat aku copy apa. Betul lah, ni form item, bukan ni. Kita nak copy header, pening header dengan form container ni. Alright, so kita copy dulu, tapi kita tak perlukan semua pun sebenarnya, sebab sekejap, nanti aku susun dulu, lepas tu aku explain sikit. Alright, aku rasa okay kot. Alright, so kenapa kita tak perlukan semua? Sebab benda media query ni ataupun media breakpoint ni, apa yang berlaku, dia akan kalau macam tadi kan, okay, kalau kita buat background red tadi kan, okay, aku komen balik semua ni. Background red tadi, background color red, apa yang berlaku ialah dia hanya replace background ni. Dia ibaratkan bila dia dah sampai sini, dia ambil yang ni, dia masuk letak sini. Lebih kurang macam tu lah, macam ni. So itu apa yang berlaku. So apa yang aku nak sampaikan ialah dia akan ambil apa yang ada dekat dalam ni, dan dia akan add on bila dia meet the condition dekat sini lah. So sebab tu kita tak perlukan semua benda. Contoh macam header container ni kan, kita tak perlu pun tulis padding width, padding 40 pixel, text align center ni, sebab kita memang nak dia macam tu still, walaupun dia dah bawah daripada 1200 ni. So kita just nak tukar dia punya width. So macam tu lah, kita tukar maybe kepada 60%, something like that kan. Yang ni header punya width macam tak ada function sangat. Maybe yang ni 60, maybe ni lebih nampak lah. Nampak? Okay, so bila kita try, nampak ni 1200 tepat-tepat, dia still apply. So bila kita tukar sikit, tak, macam tu. So benda ni memang kena main, kena memang pusing-pusing macam ni lah selalunya. Pak, aku rasa maybe besar sikit pun dah kena besarkan dia punya width lah. Maksudnya bukan 1200 lah, maybe lagi besar. Aku pun tak sure actually. 1004 maybe. Pak, maybe maybe dia punya ni terlampau besar, dia punya jam daripada 40 tadi kepada 60 terus, maybe kepada 50 dulu. So macam okay, actually kan, now that aku dah terfikir, sebenarnya aku ada cara lagi bagus. Kita delete semua benda ni dulu. Apa yang aku nak buat ialah aku nak buat dia minimum width. Minimum width ke maximum width? Aku rasa minimum width, so that no, aku nak buat dia maximum. Okay, maximum, betul. Maximum width. Instead of width saja, kita buat maximum width macam ni. Header ni maybe kita tak perlu sangat lagi, sebab dia tak nampak sangat. Kita buat yang ni, max width. So bukan 35%, instead of percent, aku tak nak dia guna percent, sebab bila kita ubah gerak-gerak macam ni kan, dia macam bergerak ikut screen size. Aku tak nak macam tu. Aku nak dia static, macam maybe besar ni sahaja, sampailah terlampau kecil, kita akan baru kecilkan dia macam tu. Faham ke tak? Aku tak tahu, tapi at least aku tunjuk dulu apa yang aku maksudkan. So contoh kita buat maybe 900 pixel dulu. So kita hardcode benda ni 900 pixel. Betul ke? Betul ke? Nampak? Ni bagi aku lebih nampak lah macam okay, macam kau perhatikan form container ni, dia tak berubah walaupun dia punya width tak berubah walaupun aku dah macam ni. Dan nampak? Tu aku suka macam ni. Macam tu. So aku rasa itulah cukup bagus sebenarnya. So kita tak perlukan media query kat bawah ni. Tapi tak apa. Untuk atas ni pula, header ni aku nak tukar dia jadi max width juga. Silap, max width. Dan bukan 40% lagi, kita buat 900 pixel juga. Alright. So that bila kita macam ni, okay lah. Aku rasa okay. Dah okay sangat sebenarnya ni. Habis lagi video kan. Aku ingat nak panjang lagi. Tapi tak apa. Aku try ubah-ubah dia punya font ni. Sebab aku rasa font ni, especially header ni lah, tak cantik sangat kalau dah mobile punya screen. So maybe bawah 900 kot. Okay, maybe bawah 900 kita kecilkan dia punya tulisan. So 900 pixel. Kita buat dekat mana ni? Aku pun terlupa ni. Okay, ni.
Ni aku nak letak dekat atas actually. Font style. Okay. Ni kita tak tulis dia punya font size yang CSS asal. So dia ambil daripada, maksudnya dia guna default je. Dan kalau nak tahu berapa default dia, kita boleh tengok ni lah. Oops, sorry. Kita tengok konsol ni ataupun elemen ni. Kita boleh tekan ni untuk select ni. So by default nampak font size dia adalah 2 EM. EM ni apa? Aku pun tak sure actually. EM CSS. Aku tahu, macam aku pernah dengar, tapi aku tak sure actually. Aku tahu dia sebuah unit. Dia macam serius aku tak boleh explain. Aku tak sure, tapi yang penting dia macam relative unit lah. So CSS ni dia ada macam beberapa jenis unit. So macam pixel, lepas tu apa lagi? Pixel lah kot. Pixel, PT, macam ni. Pixel, PT, sentimeter, inci. Itu semua orang panggil absolute unit tau. Maksudnya unit yang memang absolute lah. Maksudnya dia tak berubah based on something. Kalau macam macam unit percentage, macam EM, apa lagi ada? Aku tak sure apa yang ada, macam RAM, view, VW, VH semua ni. Itu adalah orang panggil relative unit. Dan relative unit ni, apa yang kita maksudkan adalah dia based on certain, dia bergantung dekat benda lain. Macam persen tadi, macam kan kita buat awal tu dia punya width kan 40% kan. So apakah 40% tu buat? Ialah dia calculate screen width ni. Contoh dia ambil ni lah. Lepas tu dia ambil 40% daripada 1264 ni. So dia berdasarkan screen width lah, lebih kurang macam tu. So itu apa yang kita maksudkan dengan relative unit lah. Dia relative to something else, macam tu lah lebih kurang. Ataupun dia bergantung kepada something. Dia orang panggil calculated value, lebih kurang macam tu. Dia bukan value yang absolute, yang tetap. So apa yang aku nak buat kat sini sekarang ialah, aku tengok dah sebenarnya aku buat apa. Okay, kita nak tengok ni tadi kan. Kita nak tengok dia punya size ni 2EM. Actually aku rasa 2EM ni dia macam, okay, kita buat 2EM to pixel. Pixel ke PT? Pixel, 32 pixel. Untuk font aku rasa kita guna PT. Maybe salah, maybe tak. Okay, tak kot. Kita guna pixel sebab lagi cantik nombor dia. Nombor, kalau PT tadi macam nampak ni, nombor pelik-pelik kan. So kita tak nak. Kita nak nombor cantik ni, aku rasa guna PT. So okay, so aku rasa seingat aku lah 1 EM ni bermaksud dia based on default value sebuah browser tu. Dan browser biasa dia guna 16 pixel untuk font. So itu dia punya macam standard lah, 16 pixel. So EM ni ialah, aku tak ingat lah apa nama, tapi EM ni macam 1 EM maksudnya 16 pixel. Kalau 2 EM sebab tu dia 32 pixel, macam tu. Kalau 3 EM darab 16 lah, macam tu. So panjang aku bebel. Apa yang aku nak buat ialah dekat sini title text ni kita buat dia font size. Maybe boleh ikut je 2EM sebab kita tahu dia guna 2EM. Tapi dekat screen kecil sikit kita selalu lupa title text. Maybe instead of 2EM maybe kita boleh buat maybe 1 atau 1.5. Kita try. Kita tengok macam mana. Bawah 900 kan. Nampak tu. Tapi tu macam kecil sangat sebenarnya. So maybe 1.8. Okay kot. Dan lagi satu ialah apa nama, subtitle text. Subtitle text ni asal dia berapa? Font size 18 pixel. Kenapa dia 18 pixel? Oh, aku tulis. Okay. 18 pixel berapa EM sebenarnya? So 18 darab 16 bahagi 16, 1.1 lah kot, lebih kurang. So katalah sini 1.1 EM. Sebenarnya tak perlu guna EM pun, menyusahkan diri je. Okay, kita buat macam ni lah. Yang ni 18 pixel tadi kan. Yang ni asal dia 32 pixel. Kita guna pixel ya, tak nak guna EM.
So dekat sini instead of 32 maybe 28 pixel. Dan yang ni pula tadi 18 kan. So 18. Maybe kalau dia dekat skrin kecil sikit maybe jadi 16 ke. Gitu. Kita tengok. Okey ke tak? Aku rasa okey. Okey. So dekat dalam 500 lebih ni. 500 berapa Tak. 540. 540. Kita buat 550 lah Copy ni. 550. Yang ni kita buat dia jadi, so dia dah 28 kat sini. Kalau kecil lagi kita buat dia jadi 24. Ni pun kita tolak 4 jugalah. 16 tolak 4 12. Kecil sangat kot. 14. Okay. Tak. Okay kot. Okay, bila dia bawah, aku tak nak Freecode Cam ni dia double line tau sebenarnya. Dah ada cara lain sebenarnya nak buat, tapi aku nak kecilkan dia punya tulisan je. So dalam 400 tak nak lagi. Tak nak. So dalam 400 kita buat 410 kita buat ni jadi 22. Ini biar. Kalau nak biar kita tak perlu letak pun tak apa sebenarnya. Aku rasa lah. Okay, aku rasa okay. Kita dah tengok. So ni desktop view. Okay, dia kecil sikit. Dia kecil sikit. Aku rasa okay. Setakat tu lah. Lepas tu kalau kita tengok mobile, katalah iPhone SE kan. Walaupun dia ni maybe kena kecilkan lagi. So maybe kita kecilkan lagi. Kalau di bawah ni, bawah berapa ni? 375. So maybe 3, takkan tepat-tepat kan 375, maybe 3 something, aku tak sure. 38 kot. 38 instead of title text aku rasa okay. Yang ni je kurang. So ni maybe 12. Bukan actually title text. Maybe 18. Nope, 18. Dan ni ni barulah 12 kot. Okay kot. Nampak tu. Tapi ni dah kecil sangat kan. Aku pun malas nak fikir sangat. Tapi itulah idea dia. Okay, aku rasa okay. Okay ni. Sebenarnya ni macam tak perlu sangat ni. Tadi. Okay kot. Okay. Ni dah kalau macam ni, phone apa macam ni kan. So yang tu tak perlu. Ada point yang kita tak perlu buat apa lah. Sebab kalau even ada pun orang yang phone macam ni, maybe seorang dia lah kot, ataupun 2 orang macam tu. Dia guna, aku tak tahu phone apa, tapi so kita tak perlu nak cater to that phone screen size. Sebab kadang-kadang kita kena tengok juga berbala kita punya effort buat semua benda ni kan. Sekali yang guna 2 orang je, so tak payah. Kita fokus dekat yang banyak lah. Macam maybe iPhone XR kan, maybe ramai orang guna, so kita kenalah fokus macam tu lah lebih kurang. Okay. So next, aku nak buat sikit lagi. Sebab aku rasa macam pendek sangat pula. Aku nak kecilkan maybe dia punya padding ni. Kalau dah kecil sikit dia punya screen. So macam maybe bawah ni kot. Kita tukar padding dia. Ini ialah form container. So padding, ada padding ke? 40 ni. 40. So aku copy lah semua. Tak kat sini. Instead of, kita tak perlukan benda-benda lain ni. Instead of 40 maybe 30. Maybe 30 tak nampak sangat. Maybe 20 ataupun 10. Tu pun nampak. Macam kecil sangat pula. Macam jauh sangat pula beza kan.
Maybe 20. Okay kot. 20 okay kot. Maybe besar sikit lagi. Maybe kat atas ni. Okay. Tak. Okay kot. Okay kot. Aku rasa ni okay. Ni agak annoying tapi okay kot. Tak ada masalah lah. Sikit je. Kecil je. So ni okay aku rasa. Lepas. Okay. Pixel 5 pun okay. Tak ada masalah. Samsung. Okay juga. Maybe kita boleh buang. Aku rasa annoyed pula benda ni. Maybe kita boleh buang ni. Atau at least kita cover up lah. So tapi tu sekejap lagi kita buat. Aku nak check dulu. Certain stuff ni okay ni. Ni pun aku rasa okay lah. Ni macam kalau dia rotate phone dia. iPad Air contohnya. Okay, not bad. Not bad. iPad mini. Aku rasa okay. Surface Pro ni apa dah. Phone. Flip phone juga kot aku rasa. Flip phone pula apa. Yang boleh lipat-lipat tu. Galaxy Fold. Ni kalau satu. Ni kalau dibuka. Macam ni. So memang function lah website ni sebenarnya. Bukan website lah. Ni developer tool orang panggil. So sangat-sangat berguna untuk developer lah. Nest Hub ni apa? Ni aku tak sure. Nest Hub ni ini macam screen yang ada apa nama Google Assistant tak silap aku. Tapi tak penting. Aku rasa aku okay dah tadi. So inilah yang aku nak ubah sikit. So itu datang dari mana aku tak ingat dah. Probably dari form container ni dengan margin bottom ni aku rasa. Margin bottom. Betul lah. So tapi aku tak nak macam tu kalau dia dekat website macam ni kan. Macam tak boleh nak scroll. So yang ni kita perlukan. Dan so apa tadi? Margin bottom. So maybe dekat sini. Kita try buat margin bottom kosong. Tak sure bagus ke tak. Ataupun betul ke tak. Okay. Itu berapa? 550. So ni tak penting. Ni lah. Ni lah. Maybe awal sangat. So maybe kat sini 100 kan. Maybe jadi 50. So macam ni. Kalau bawah lagi aku rasa bila dia touch. So bawah berapa 900 silap aku. Sebab max kita ialah 900. So bawah 900. Ni ya. Dah 900. Ni bukan 900. Aku tak sure lah. Berapa 500 something. Tak. 498. Maybe kita buat lagi satu. Kita copy yang ni. Kita ni. Kita buang yang lain semua ni. Maybe 498 tadi. 498. So 500. Yang ni buang. Yang ni kosong. Maybe tambah padding dekat bawah. So padding bottom. Padding bottom maybe 50 pixel. 100 kan? Banyak sangat. Boleh kot. Tak apalah. Ini banyak sangat. 80. 7. Saya tak nampak beza lah. 50 balik. Apa-apalah. Because okay. Kira ikut ni. Dia jadi mobile responsive. So daripada ni. Kalau kita kecilkan.
kita nak kecilkan guna ni pun tak apa sebenarnya. Macam ni. Okay, so biar dia bawah. Mak. Kecil. Lebih kecil. Lebih guna ni lagi bagus. So ni, bila kecil. Besarkan sikit ni. Kecil. Tak. Oh, dia tak sempat nak tu. Bila dia touch. Bila dia touch tu, dia dah. Okay lah. Okay lah. Tu untuk lebih confident. Okay ke tak okay. Tengok dekat dia punya orang panggil predefined template ni. So iPhone SE, iPhone XR, 12 Pro semua ni rasa okay. Cuma maybe aku baru perasan something. Macam ni maybe terlampau banyak padding dia. So itu adalah header container. So padding 40 ni. Ni aku rasa dekat sini kita boleh tambah. Ini padding 20 pixel juga. Okay aku rasa aku okay. Aku dah puas hati dan aku harap korang pun belajar something lah. Tu je. Video ni pendek sikit lah daripada 2 jam hari tu kan. Kalau korang tengok sampai habis video tu memang aku tak habis lah. Alright. Rasa okay. Okay. So itu sajalah kot dalam video ni. Aku just nak tunjuk korang macam mana kita nak buat website tu mobile responsive. So dia punya ideanya ialah kita kena tambah media breakpoint ni lah. Ni orang panggil breakpoint lah. Dan macam mana kita nak buat tu, kita cukup buat je ni media only. Aku tak sure exactly apa benda, apa yang dimaksudkan dengan semua benda ni. Tapi based on kat sini lah, macam kalau dia bawah 900 kita buat ni. Dan benda ni dia akan apply lah bawah-bawah. Maksudnya dia macam yang ni kan. Yang ni kalau kita tak buat macam ni, ada kita ubah lagi ke? Cakap sini kan. Okay, daripada sini 900 ni ke 550 ni. Contoh kalau kita tak buat benda ni semua, kita buat yang satu ni je. Setelah kita uncomment. Apa yang berlaku ialah okay, kalau dia atas 900 dia akan guna ni 32. Lepas tu dia bawah 900 dia akan guna 28. Dan dah tu je lah. Dibayangkan kalau kita buat programming kan, kita ada macam if else kan. So maksudnya macam apa yang berlaku dekat sini ialah dia akan check if rendah daripada 900, if screen size rendah daripada 900 pixel, dia akan apply ni. Dan kalau dia lagi kecil daripada itu, dia akan tetap guna ni. Sebab dekat sini true lah lebih kurang. And kalau kita macam rasa macam ni macam tak sesuai, kita kena tambah dia punya else if yang lagi kecil. So maksudnya okay, kalau bawah 900 guna ni. Tapi kalau bawah lagi maybe bawah 560 guna ni pula. Lepas tu nampak. Tapi bawah 500 tak perlu pun nak ubah, macam aku rasa okey lagi. Tapi bawah 410 ubah jadi. Kalau bawah 380 ubah lagi. Macam tu lah lebih kurang. So itu dia punya macam cara berfikir lah untuk buat mobile responsive punya website. And macam-macam lagi korang boleh buat sebenarnya. Macam aku tunjuk tadi, yang first tadi aku try kalau bawah 900 aku try background jadi warna merah kan. Dan benda tu memang possible. Katalah korang untuk desktop korang nak tunjuk website ni, tapi untuk mobile korang nak website dia memang lain terus. Maksudnya tiba-tiba ni colour merah ke, ni colour hijau, nak tukar semua benda memang tak ada masalah. Cara dia ialah guna media query ni lah, ataupun breakpoint ni. Aku tak sure exactly nama dia. Okay, so itu sajalah kot dari aku daripada video ni. Okay, so lepas ni maybe aku akan buat lagi satu video, ataupun lagi beberapa video aku tak tahu. Tapi maybe aku akan buat lagi satu video untuk tunjukkan korang cara aku buat website yang sama ni. Maybe tak sebiji, tapi maybe something like this. Tapi instead of menggunakan CSS pure macam ni, kita akan gunakan Tailwind. Dan maybe korang boleh nampak lah, maybe korang lagi prefer nak buat CSS biasa, ataupun korang rasa, oh bagus juga Tailwind, ya patutlah orang guna Tailwind kan. Macam itulah, aku nak bagi korang comparison lah lebih kurang. And supaya korang boleh nampak macam, oh ini kalau guna Tailwind dia akan macam ni, kalau guna CSS biasa dia akan macam ni. Macam tu. So yeah, comment down below lah kalau korang nak tengok. And aku akan link juga video tu kalau ada. Kalau aku buat lah, aku akan link dekat description.
kau feel free untuk tengok sambungan daripada video ni lah basically. Okay, so itu sajalah daripada aku untuk video kali ni. Thank you sangat kepada siapa yang tengok video yang lepas dan juga video yang kali ni. Aku sangat appreciate korang kalau korang boleh maybe like and comment, beritahu aku apa feedback, apa yang korang suka, apa yang korang tak suka ke. Okay, so aku rasa itu saja. I'll see you in the next video. Semoga berjaya untuk menjadi seorang programmer dan bye-bye.